Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu topik baru selepas topik nombor nisbah, iaitu faktor dan gandaan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, faktor dan gandaan adalah factor and multiplication. Apa itu faktor? Faktor adalah nombor yang didarabkan untuk mendapatkan sesuatu nilai. Sebagai contoh, 12. Nombor apa darab nombor apa dapat 12? Apa darab apa dapat 16? Okey, jom kita tengok kat bahagian kelabu ni. Kita hantar 12 masuk kilang. Cing 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 cing. 1, 12. Ini bermakna 1 darab 12 bersamaan dengan 12. Seterusnya 2, 6. Ini bermakna 2 darab 6 bersamaan 12. Dan 3, 4. 3 darab 4 bersamaan 12. Dalam erti kata lain, 1, 2, 3, 4, 6, 12 merupakan faktor untuk 12. Okey. Seterusnya, gandaan. Gandaan dalam bahasa Inggeris adalah multiplication. Gandaan bermaksud hasil darab sesebuah nombor dengan integer. Seperti 5, gandaan 5. 1 darab 5, 2 darab 5 dan 3 darab 5. Okey, jom kita tengok sini. Kita masukkan 5 dengan 1, apa jadi? Jadi 5. Bermakna gandaan 5 adalah gandaan 5. Seterusnya 10. 10 adalah hasil darab 2 darab 5. Ini bermakna 10 adalah gandaan untuk 5. Seterusnya 15. 15 adalah hasil darab 3 dan 5. Ini bermaksud 5, 10, 15 adalah gandaan untuk 5. Okay, seterusnya kita akan masuk faktor perdana. Kalau kita nak gunakan faktor perdana ni, kita boleh gunakan pembahagian berulang, pokok faktor, senarai. Ada 3 cara, tapi untuk hari ni cikgu nak fokuskan 2 cara je, iaitu pembahagian berulang dengan pokok faktor. Okey, lah ni sekarang ini kita tengok dulu pembahagian berulang, ha? Okey, contoh pembahagian berulang ni 30. Makna sini pembahagian berulang ni kita ulang-ulang-ulang, kita bahagi dengan berulang-ulang sehingga tak boleh lagi dah nak bahagi. Okey, contohnya sini. Kita bahagikan dengan 2. Kenapa kita ambil 2? Sebab 2 adalah nombor perdana. Jadi 30 bahagi 2, kita dapat 15. 15 bahagi dengan 3, kerana 3 adalah nombor perdana. Dapat 5. 5 kita bahagi dengan 5 balik, sebabnya 5 adalah nombor perdana. Tinggal 1 tak boleh bahagi dengan 1, sebabnya dapat 1 balik. Sama je. Jadi faktor perdana untuk 30 adalah 2, 3, 5. Okey, itu kalau guna cara pembahagian berulang. Untuk cara pokok faktor pula, contoh 30. Apa darab apa dapat 30? 2 darab 15 dapat 30. Kita tengok pula 2. 2 ni nombor perdana. Secara automatiknya tak boleh dah nak buat cabang-cabang ke bawah lagi. So cukup sampai sini je.
Untuk 15 pula, dia bukannya nombor perdana. So, secara automatiknya kita bolehlah nak buat cabang-cabang bawah lagi. Okey, 15 ni adalah hasil darab 3 dan 5. Boleh buat cabang-cabang lagi? Nah, tak boleh. Jadi, kita dapat faktornya adalah 2, 3, 5. Mudah bukan? Okey, kita cuba lagi sekali untuk nombor 12. 12 kita bahagikan dengan 2 sebab 2 adalah nombor perdana. Dapat 6. 6 boleh lagi bahagi dengan 2. Bahagi lagi. Dapat 3. 3 tak boleh bagi 2, tapi 3 boleh bahagi dengan 3 sebab 3 adalah nombor perdana. Dapat jawapan 1. Okey, sekarang ni 2 ada 2, 3 ada 1. So faktornya kita katakan 2 dan 3 sahaja. Bukannya 2, 2, 3, tapi 2 dan 3 sahaja. Sekiranya nombor tersebut berulang, kita ambil salah satu je. So kita ambil 2 dan 3. Ini kalau kita gunakan pembahagian berulang. Macam mana pula dengan pokok faktor? 12 adalah hasil darab 2 dan 6. 6 boleh diturun cabang lagi. Jadi 3 dan 2. Sama juga, 2 ni ada 2 kali. Kita ambil salah satu je. So kita ambil 3 dan 2. Settle lah bahagian faktor perdana. Sekarang kita masuk faktor sepunya terbesar. Okey, sebagai contoh kita ada 30 dan 12. Okey, kita nak cari faktor sepunya antara 30 dengan 12 yang paling besar. Okey, sekarang ni kita tengok dulu faktor sepunya kat sini apa dia. 1 faktor sepunya untuk 30 dengan 12. 2 pun faktor sepunya untuk 30 dengan 12. 3 adalah faktor sepunya untuk 30 dan 12. Dan akhir sekali 6. 6 adalah faktor sepunya untuk 30 dan 12. Namun antara 1, 2, 3, 6, yang manakah faktor sepunya terbesar? Jadi jawapannya adalah 6. 6 adalah faktor sepunya terbesar untuk 30 dan 12. Okey, ini adalah cara senaraikan. Dan ini adalah pembahagian berulang. Okey, kita tengok 30,12. Nombor perdana apakah yang boleh dibahagikan dengan 30 dan 12? So kita cuba dengan 2 dahulu. So bagi dengan 2 dapat 15 dan 6. 15 dan 6 tidak boleh bahagi dengan 2. 15 tak boleh bagi 2, tapi 6 boleh. Jadi kita tak boleh gunakan 2. Untuk faktor sepunya ni kita mesti bahagi dengan nombor yang kedua-duanya boleh dibahagikan. So kita bahagi dengan 3. Dapat jawapan 5, 2. So 5 dan 2 adalah nombor perdana. So secara automatiknya tidak boleh lagi dibahagikan. Yang ada sini adalah 2 dan 3. Apa yang perlu awak buat adalah darabkan sahaja. Dapatlah 2 darab 3 bersamaan 6. Maka 6 adalah faktor sepunya terbesar. Kalau dalam bahasa Inggerisnya highest common factor. Okey, next kita masuk gandaan sepunya terkecil. Okey, kejap di tengah animation ni. Okey. First kita listkan dahulu sifir 6, gandaan 6. 6, 12, bla 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 sampai 48. 4 pun sama juga. Kita listkan sifir 4
4, 8, 12, 16, 20 sampai 32. Okey, sekarang ni kita tengok faktor sepunya dahulu. Faktor sepunya yang ada dalam gandaan 6 dan 4 adalah 12 dan 24. Namun kita nak gandaan sepunya yang terkecil. Jadi antara 12 dan 24, gandaan sepunya terkecil adalah 12. Okey, itu kalau kita gunakan teknik listing. Okey, sekarang kita guna pula teknik pembahagian berulang. 6, 4 kita boleh bahagi dengan 2. Dapat jawapan 3, 2. Okey, sebelum ni untuk faktor gandaan faktor sepunya terbesar, kalau kita gunakan pembahagian berulang, kalau kita dah tak boleh nak dibahagikan dengan nombor yang sepatutnya, so kita akan stop sampai situ saja. Namun untuk gandaan sepunya, kita boleh bahagikan dengan 3 dengan syarat 3 bahagi 3 bersamaan 1. 2 tak boleh bagi 3. Jadi apa perlu buat adalah turunkan sahaja. Dapat 1,2. Okey, sekarang ni 2 kita boleh bahagikan dengan 2. Maka 2 bahagi 2 1. 1 tak boleh bagi 2, turunkan je. Jadi 1,1. okay. 2, 3, 2. Kita darabkan semua ni, 2, 3, 2 akan dapat jawapan 12. Maka gandaan sepunya terkecil untuk 12 untuk 12 pula dah. Gandaan sepunya terkecil untuk 6 dan 4 adalah 12. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Sepajil dan klik notification ni. Banyak lagi video akan cikgu berikan, insya-Allah. Terima kasih.